Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sihat. Ya, saudara Mizi Aziz. Apa khabar orang kampung? Ya, saudara Mustafa Ilyas. Kita juga saudara Azrul Jalil. Saudara, hari ini hujan sikit-sikit. Dan jangan lupa saudara like, share dan subscribe ya saudara Bakat Ahmad. Terima kasih ABK Abi Nur. Waalaikumsalam. Saudara Ibrahim Cik Muda, saudara Syah Ibrahim, saudara Rosli. Itu juga saudara Joka, saudara Dr. Ahmad Humaizi. Apa khabar dok? Semoga sihat ya saudara Izzuddin. Semoga bahagia bersama keluarga. Puan Aminah, Kak Minah, apa khabar orang Terengganu? Saudara Sukur Jamil, Azizul, Mak Yusof. Saudara Satria Setiawan dari Mengelembu, saudara Syaril Nizam dari Gombak, saudara Raja Kamal, Raja Baizan, apa khabar orang Sungai Petani, saudara Saizul Azam, saudara Mat Nazri. Begitu juga saudara Zayusin, saudara Muhammad Razi, saudara Muhammad Fuad, Yusuf Awang daripada Tanah Merah, Kelantan, saudara Kamarul Azhari, dan Yasin daripada Putatan, Sabah, saudara Abu Nems, saudara Zek Azizul, Kuih Seruh dari Pahang, saudara Mito Biti, Kuih Seruh daripada Kuantan, saudara Abu Nem dari Taiping. Begitu juga saudara mana dia? Laju benar. Saudara Syahli Ahmad dari Putrajaya, saudara Roslan Daud, Zakaria Hashim. Saudara Fakri Sani, apa khabar saudara? Terima kasih Abu Nem. Saudara Karmen Karman daripada Sandakan, Sabah. Puan Syarifah Hafifah, saudara Fakri Sani, keluarga Cinta Damai, ya, Puan Hamidah Kamat, saudara Yusuf Ishak, Lang Al-Banjari, sedap nama tu, Puan Nur Maria, Zian, salam bubar katanya, saudara Aziz, MB Masih, saudara Omar Melaka dan Fatimah, saudara Muhammad Yusuf Ishak, saudara Ella Hamid, Zek Aifi Lili, saudara Ahmad Map, saudara Abu Nem, saudara Rahim Yusof, saudara Kadir Kamsyah, Empat Kelengkering, apa khabar? Saudara Mira Harun. Begitu juga dengan Zarim, saudara Zamari LC, saudara Cik Latif, Aril Awi. Mengah, saudara, laju naik atasnya ya, saudara. Saudara Zakaria Hashim, terima kasih. Saudara kata dalam tadi, saya menyeru supaya PKR Amanah DAP bertanding secara berasingan. Bukannya atas gabungan. Nampak tujuan itu adalah jika UMNO tidak cukup kerusi. Saya bukan begitu, saudara Zakaria. Saya memberi pandangan. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju, saudara. Jadi teman-teman, jangan lupa yang berkesempatan dalam pencerahan ini juga subscribe di Instagram. Sebab malam tadi teruk kena ganggu, saudara. Teruk sangat-sangat saya kena diganggu. Saudara Dian Syah daripada Kampung Baru, Kuala Lumpur. Saudara Bahar Comit, saudara Ina Syarun, Muhammad Namzrul, Muhammad Nizam, saudara Limut, begitu juga dengan Nazar, saudara Zul Mashal. Ini teman kita di Instagram, ya saudara. Ayub Tasik Cini, saudara Tailong pula, Zakaria Hashim. Saya ingat saudara Zakaria Hashim, you masuk kemudian sikit. Sebab saudara tengah bagi pencerahan awal. Sabar dulu saudara Zakaria Hashim. Bagus, saudara memberi santunan dengan bahasa yang baik. Itu yang terbaik yang saya harapkan. Begitu juga saudara Joka Karim, saudara Awang Yusof, Raja Kamal di Instagram, Amir, Bang Mat, Muhammad Zari Aryan, saudara Wan Zainuddin, juga saudara Bahzi Ismail, serta teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Pertama, laju sangat. Yang kedua, ramai sangat. Yang ketiga, saudara Tukiran Kitam. Tukiran daripada Muar. Habis sebut Tukiran Muar ni teringat. Saya lain tak ada lah di Muar tu, saya teringat mi Bandungnya. Memang sesedap-sedapnya, saudara. Leksan, saudara Bahar Comel, RR, Nirwan, saudara Muhammad Zarian. Saudara Jamilah Abdullah, Puan Jamilah Abdullah, Azizam, Madam K. Saudara. Baiklah, kita teruskan pencerahan pada malam ini. Hari ini, hari Rabu, tanggal 21 September. Yang mana saya tak nampak nanti, saya minta maaf, saudara. Akan disantuni usai pencerahan. Rabu 21 September, hari yang ke-917. Saya menghitung hari. Bilakah harinya COVID-19 ini akan
terputus jaringannya di negara kita, saudara. Dari laporan saudara Jamil, saudara Rio yang dari Provinsi Melaya, nampaknya semalam ada peningkatan balik. Daripada 1,307 naik kepada 1,667 jangkitan. Ini menjadikan jumlah kumulatif yang terkumpul adalah berjumlah 4,821,864, saudara. Jumlah kematian terpulanglah nak ada apa pun. Jumlah kematian nampaknya tak ada. Ya, saudara. Terpulang nak order apa tu, anak saya tanya nak makan apa malam ni, saudara. Saya kata apa saja, tapi terbaik bagi saya suka roti canai. Ya, saudara. Dan dari laporan ini saya dapati terdapat peningkatan di 12 negeri. Dan susutnya cuma di 2 negeri saja. 2 negeri lagi iaitu Johor 51 dan Labuan 21 kekal. Artinya Kelmarin Johor 51, Labuan juga Kelmarin 22. 2 saja, saudara. Jadi 2 negeri kekal, 2 negeri susut. Negeri yang susut adalah di Negeri Sembilan dan juga di Terengganu. Lain-lain negeri meningkat nampak gayanya, saudara. Tapi yang berada di atas 100, Perak sejumlah 170. Selangor naik balik 358, begitu juga wilayah Persekutuan 319 jangkitan. Sabah meningkat 158 jangkitan. Kedah naik balik pada 109. Daripada 78 saja 2 hari lepas. Sarawak juga meningkat 132. Itulah 6 negeri, saudara, yang jangkitannya di atas 100. Di bawah yang lain-lain negeri di bawah 100. Jadi kita mengharapkan teman-teman agar sentiasa menjaga kesihatan, menjaga kebersihan. Saudara Openg, saudara Muhammad Syahril, saudara Azli, saudara Leman 543 katanya. Ini di Instagram, saudara. Saudara Syahril Saleh Ariel, saudara. Baik. Usai laporan sedikit tentang COVID-19, kita masuk segmen sikit saja, saudara, iaitu e-commerce. Bagi teman-teman yang nak berniaga, yang punya produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241 supaya saya boleh mewawarkan produk anda. Dan dengan Al-Azhar, jangan lupa dia punya kemian ataupun setangi bakur untuk mewujudkan aroma yang segar dalam rumah saudara. Rasa macam di Mekah ataupun di dalam Masjid Nabawi wanginya, saudara. Juga Al-Azhar memasarkan minyak wangi, wangi-wangian dari tanah Arab berasaskan kepada kayu gaharu. Samping itu, bagi mereka yang nak jaga kesihatan, yang bimbang kandungan gula masih lagi dalam badan banyak lebihnya, jadi elok ambil gula O, kerana gula ini adalah tanpa kalori. Harganya pun murah, bukan mahal mana pun, saudara. Kalau tak dapat berhubung dengan Al-Azhar, jangan lupa Siti Farehah di talian 017-711-4300. Musim-musim begini, saya rasa elok hubungi Siti Farehah untuk mendapat bekalan dendeng manis Siti Farehah. Cukup jadi lauk, saudara. Dendeng manis, makan dengan nasi, makan dengan roti, makan dengan ketupat, apa saja, saudara. Memang sedap. Jadi juga bagi teman-teman yang tinggal di sekitar Lembah Kelang, untuk mendapatkan bekalan buah-buahan grade AAA, bolehlah hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Anggur, buah lai, buah apple, kiwi, termasuklah cherry dan sebagainya. Harga di bawah harga pasar dan bawah tersebut boleh dihantar terus ke rumah saudara. Bagi teman-teman yang suka melabun, sambil kita mendengar pencerahan saya, sambil duduk temenung sana, temenung sini, tak ada buat apa, elok. Kalau saudara makan popiah sira Lady Maria. Mengasyikkan. Harga mampu milik. Pedas, rangup dan manis. Saudara, tak mahal mana pun. Boleh hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Akhir sekali, saudara, jangan lupa, ini adalah produk kosmetik untuk wanita. Produk ini adalah mesra wuduk. Iaitu kalau kita ambil air semayang pun boleh. Ini adalah produk yang dihasilkan di Pahang oleh warga kita sendiri dan harganya adalah mampu milik. Terdapat juga produk makanan macam saya katakan semalam, susu segar yang berperisa buah tamar. Saudara boleh hubungi. Kalau saudara juga boleh jadi agen di kawasan anda, hubungi tim Nur Aisyah di talian 018
02794288. Musim-musim begini, eloklah berniaga, saudara. Bagaimanapun, saya ucapkan terima kasih atas kesabaran anda mengizinkan saya untuk mewawarkan di segmen e-commerce, ya, Saudara Nur Azmi, Saudara Ganimat, MF Hairi, Wahab Mansur di Instagram, Puan Zubaidah. Begitu juga Man Bear katanya. Dari KTLFC, kat manalah, Kuala Terengganu kot. Saudara Mudin Kelantan dan teman-teman yang lain. Saudara, saya sebenarnya sedih. Selalunya bila buka aja Facebook ataupun dalam Instagram, saya bila tengok Al-Fatihah tu sedih. Tentulah ada teman-teman kita yang kembali ke rahmatullah. Dan hari ini, tengah hari tadi, saya menerima kiriman pemberitahuan bahawa mantan Ketua Menteri Melaka, Allahyarham Tan Sri Muhammad Adib bin Adam, telah pun kembali ke rahmatullah menemui penciptanya. Jadi kepada seluruh keluarga Tan Sri Adib Adam, kita menzahirkan ucapan takziah. Semoga mereka sabar menghadapi dugaan Allah. Dan saya minta teman-teman bersamalah kita sedekahkan bacaan Al-Fatihah untuk Allahyarham Tan Sri Adib Adam yang telah pun disemadikan di tanah perkuburan di UK High, iaitu UK Perdana, saudara, di Ulu Kelang, Selangor. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita mendoakan agar Allahyarham Tan Sri Adib Adam tenang dan damai menemui penciptanya dan diampunkan segala dosa-dosanya serta diterima segala amal ibadatnya. Ingat saudara, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Allahyarham adalah merupakan mantan Ketua Menteri Melaka, mantan Menteri Penerangan, mantan sekerja UMNO Malaysia, saudara. Baik, saudara. Kita masuk segmen naluri kehidupan. Saudara, seharusnya kita bersyukur dengan melakukan amalan. Ini kerana kita menggunakan nikmat Allah yang merupakan kurnia Allah selaras dengan tujuan Allah mengurniakan nikmatnya kepada kita. Jadi, andai Allah memberikan ilmu dan apabila kita menyedarinya dengan hati kita bahawa ilmu itu datang daripada Allah, maka kita ucapkanlah kalimah kesyukuran. Alhamdulillah, saudara. Kemudian kita amalkan dan sampaikan berita yang baik melalui ilmu yang kita perolehi. Begitu juga apabila kita digunakan harta. Harta itu kita belanjakan ke jalan yang halal dan diredai oleh Allah. Banyakkan bersedekah, saudara. Kerana apabila Allah memberikan kesihatan, jadi kita gunakanlah ia untuk beribadah. Bukan untuk melakukan maksiat. Sama ada dalam ibadah umum ataupun khusus. Begitu juga bila Allah SWT memberikan masa lapang, seharusnya kita perlu gunakan untuk menambahkan ilmu, kita membantu orang lain dan membuat perkara-perkara yang bermanfaat. Kerana Allah berfirman yang bermaksud, wahai keluarga Daud, beramallah kalian untuk bersyukur. Ini daripada ayat surah Sabah, ayat yang ke-34. Sekiranya kita tidak beramal, itu tandanya kita belum bersyukur. Sekalipun kita telah mengucapkan syukur melalui lisan dan merasainya dengan hati. Kita dapat melihat betapa ramai manusia yang menyalahgunakan nikmat Allah dan mereka melakukan kejalan maksiat dan juga melakukan kemungkaran. Bagi mereka diberikan ilmu, memperoleh harta yang banyak, kesihatan yang baik, tapi akhirnya mereka gunakan ke jalan yang batil dan mungkar, saudara. Jadi persoalannya, mengapakah kita tergamak menggunakan nikmat Allah untuk menderhaka atas pemberi nikmat ini. Jadi akibat tidak bersyukur, nikmat itu akan ditarik balik dan dibinasakan. Ataupun kita menjadi istidraj, iaitu pemberian nikmat untuk memudaratkan. Natijahnya, melalui nikmat Allah, tidak dapat mendekatkan kita dengan Allah. Tapi semakin jauh daripadanya. Jadi akibatnya lebih buruk lagi. Jiwa kita semakin tidak tenang walaupun dilimpahi oleh harta yang banyak dan kuasa yang semakin tinggi. Pertama sekali bersyukur, lakukan amal ibadat yang dituntut. Ya, saudara Mari, saudara Aisyaqah, saudara Aisyaqah. Begitu juga saudara Syahrudin, saudara Mudim Kelantan, Pak Malau.
suruh kawan-kawan dari Perak macam ni. Suruh kawan saya dari Perak tu bayar gaji pekerja-pekerja lama yang tertunggak. Sepak malau. Pekerja-pekerja lama dia bukan lembu nak tunggu setiap alasan. Saudara Nordin. Kalau saudara dengar pencerahan saya ni katanya tak dapat gaji, bayarlah gaji tu. Saya terima. Saudara Nordin jangan marah. Anda adalah pejuang. Pejuang muda yang kita harapkan iGrow. Mungkin. Saya harap benda-benda begini bila timbul, janganlah berterusan. Orang tengah susah ni. Saudara, kita masuk segmen Mutiara Kata. Ini kiriman daripada sahabat saya, Datuk Syed Ali. Katanya, jangan hitung berapa kali orang menyakitimu. Tetapi hitunglah berapa kali anda menyakiti suruhan Allah. Dan Allah tidak pernah meninggalkan anda. Ingat itu, saudara? Jangan kita hitung berapa kali orang menyakiti kita. Tapi hitunglah berapa kali kita menyakiti suruhan Allah. Saudara, kerana Allah tidak pernah meninggalkan kita semua. Itu adalah Mutiara Kata yang dihantar kepada saya oleh Datuk Syed Ali kepada saya. Terima kasih, Tok. Sama-sama kita berkongsi dalam pencerahan Mutiara Kata untuk kita saling ingat mengingati pesan-pesan. Berpesan-pesanlah kamu kepada jalan yang baik. Jangan kamu berpesan-pesan untuk melakukan kerja-kerja maksiat. Itu yang saya ingat ajaran guru-guru saya kepada saya. Masih lagi terpahat di hati saya. Dan itu saya tetap berpesan kepada pimpinan negara agar jangan berbelanja tanpa had. Kita bimbang dan khawatir bahawa negara boleh jadi muflis kalau kita berbelanja tanpa had wang negara. Baik, saudara. Bicara kita malam ini mudah saja. Bubar. Jangan tak bubar. Itu dia, tajuk dia kita malam ni. Jadi, saudara, apa yang saya maksudkan dengan pembubaran atau bubar ini, sabar dulu, saudara. Banyak yang perlu kena bubar. Ada orang di jawatan pun dia kena bubar juga jawatannya. Kita santun dulu. Apa kata pantun Pak Nazir? Kata Pak Nazir, papanya kiat, kurang perhati, tersandung padanya, lantas bertakbir. Takbir itu Allahu Akbar. Biar niat lekat di hati, bukan hanya pada bibir. Saudara, biar niat kita itu lekat di hati. Kalau nak buat baik itu, bukan hanya mengungkapkan. Itu pesan Pak Nazil pada kita. Tambahnya lagi, ikan bertutu, kacang boto baru dipetik. Politik itu tidak kotor. Yang kotor, orang berpolitik. Itulah sebenarnya, saudara. Saya selalu katakan, politik is the art of deceiving. Dan mereka yang terlibat dalam percaturan politik, selalunya mereka melakukan kekotoran itu. Terima kasih atas kiasan atau peringatan daripada Pak Nazil. Saya juga menerima kiriman daripada sahabat saya, Nordin Malik. Tadi ada kawan tanya, gaji pekerja dekat iGrow tu ada ke, dah bayar ke belum? Tanyalah, itu saya dapat kiriman. Saudara, ini Saudara Nordin Malik adalah pejuang muda di kawasan Perak Tengah. Katanya, tak nak nasi jangan mentah, sakit perut tidak selesa. Bukan senang jadi pemerintah, diberi menang, tak tahu berkuasa. Tambahnya lagi, ikat rumah berbatu bata, jangan sampai lantan merekah. Orang Melayu asyik sengketa, bangsa lain menangguk luka. Itu dia, saudara. Terima kasih, Saudara Nordin. Jadi, kalau apa yang saya lontarkan tadi, kalau tak betul, tak betul lah. Kalau benar, lakukan apa yang disuarakan. Saya yakin Saudara Nordin bukanlah satu orang yang melupakan ataupun bersikap tidak mengenal budi. Bukanlah orang yang sombong. Dia adalah antara pejuang. Pejuang ini selalunya jiwanya murni, saudara. Baik, saudara. Sebelum saya memberi pencerahan, saya memberi peringatan pada mereka yang menyunting semula. Tadi teruk saya kena hack. Saudara Mazuki Saad, Saudara Tailong, Saudara Tahir Syarudin, Mazal Qalib, Iman Safirul, Saudara Mat Zaki Hamzin daripada Instagram. Jadi kepada mereka-mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube atau apa saja channelnya, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tidak berkemampuan untuk memantau ke semua suntingan yang anda lakukan ataupun yang anda masukkan dalam sebarang segmen YouTube ke, Facebook ke dan sebagainya. Begitu juga dengan tulisan anda. Yang elok saya baca. Kalau tak elok saya tak baca. Kalau gunakan bahasa-bahasa yang tidak baik, ini yang susahnya saya. Sebab itu saya harap anda gunakanlah bahasa-bahasa yang harmonis.
Saudara, ini adalah pencerahan politik. Paksinya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Matlamat saya tidak lain dan tidak bukan hanyalah sekadar memberi informasi. Bila saya beri komen, setuju tak setuju, itu hak anda. We must agree to disagree. Mudah saja, saudara. Kalau nak disantun pandangan anda, berbahasalah dengan sebaik mungkin. Dan insya-Allah kalau saya boleh santun, saya santun. Jangan kita gunakan bahasa-bahasa yang tidak harmonis. Ingat saudara, sawan malam saya mengingatkan bahawa kita adalah warga cinta damai. Ingat saudara. Dan saya mendapat perkabaran bahawa terdapat 8 daerah di Selangor ini telah pun dikenalpasti sebagai kawasan hotspot tumpuan banjir. Ini menurut Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA. Kerana menurut agensi itu, Jabatan Pengairan dan Saliran memaklumkan 8 daerah terlibat adalah Kelang, Petaling, Gombak, Ulu Langat, Sepang, Kuala Langat, Sabak Bernam dan Kuala Selangor. Manakala daerah yang tidak disenarai sebagai hotspot ialah daerah Hulu Selangor. Jadi teman-teman yang tinggal di kawasan tersebut berhati-hati. Sebab ini katanya adalah kawasan hotspot yang boleh berlaku banjir pada bila-bila masa jika hujan turun lebih daripada 2 jam. Jadi berdasarkan perkongsian dalam laman Facebooknya, NADMA memaklumkan hotspot berkenaan ditentukan berdasarkan pada kekerapan hujan lebih 3 kali. Kerana ini berlaku daripada tahun 2019 hingga tahun 2022. Sebab mereka laporan mengikut data-datanya. Pada masa yang sama, ke-9 daerah di Selangor itu diletakkan sebagai berisiko banjir. Dan penentuannya adalah berdasarkan kawasan tersebut pernah dilanda besar. Okey, saudara? Berhati-hati untuk teman-teman. Pastikan bila hujan lebih daripada 2 jam, bersiap sedialah. Kerana besar kemungkinan berlaku banjir. Ini bencana alam ni tak menentu, saudara. Alhamdulillah negara kita tak ada lah. Kita tak ada gunung berapi. Kita tak ada angin tutup puting beliung. Kita tiada gempa bumi. Tapi kita ada ribut petir yang boleh mengakibatkan banjir, saudara. Kementerian Kewangan hari ini memaklumkan bahawa harga minyak ada runcit untuk petrol. Katanya RON 97 turun 10 sen daripada RM4.15 kepada RM4.05 seliter. Sementara harga untuk RON 95 kekal pada harga RM2.05 seliter dan diesel pada harga RM2.15 seliter. Jadi kerajaan mengekalkan harga runcit petrol RON 95 pada paras harga siling. Saudara, sungguh pun harga pasaran sebenarnya bagi kedua-dua produk tersebut telah meningkat melebihi paras harga siling yang telah ditetapkan seperti mana yang dapat dilihat pada harga runcit petrol RON 97 yang ditetapkan mengikut harga pasaran. Bagaimanapun pihak kerajaan akan sentiasa memantau, saudara. Nampaknya hari ini, saudara, selain daripada harga minyak, saudara, kita melihat bukan sahaja nilai ringgit yang menjunam, tetapi pimpinan negara juga kelihatan macam-macam menjunamlah sekarang ni. Kerana kehidupan rakyat terus menjunam. Dan hari ini, warga kita kadang-kadang semakin keliru. Di manalah tempat untuk mereka mengadu? Di mana mereka nak bergantung? Saya menerima kiriman sahabat saya, mesej daripada mantan Timbalan Menteri. Dia kata mana tempat rakyat nak mengadu apabila pimpinan dilihat menjunam. Ya, sebab kerana kepercayaan rakyat terhadap pimpinan boleh dikatakan daripada semua parti-parti politik. Bukan hanya daripada UMNO, semua parti-parti politik kian terhakis. Itu keadaannya. Dan kalau saudara lihat laporan hari ini, kerajaan dikabarkan tidak bercadang untuk menambat ringgit. Memandangkan kata Tengku Zafrul, ia mengundang risiko kepada ekonomi negara. Pula dah. Jadi akan dibiarkan. Ringgit nak naik pun naik lah. Nak turun pun turun. Nak merudum pun merudum lah. Begitulah katanya. Kerana kata Tengku Zafrul, jika ringgit ditambat dengan dolar Amerika, di mana sekarang ini kadar faedahnya meningkat secara agresif, maka kadar faedah di Malaysia juga perlu meningkat sama dengan kadar yang tinggi. Sehingga kini Rizab Persuan Amerika telah meningkat 225 mata asas daripada kadar faedahnya. Dan ia dijangka akan dinaikkan lagi pada 75 mata asas. Dalam bukan 70 saja, 75. Boleh naik sampai ke 100 mata asas. Ini akan mengakibatkan nilai ringgit kita semakin merudum.
Dan laporan Bank Dunia pula, saya baca hari ini, dunia mungkin terjerumus ke dalam kemelesetan pada tahun 2023. Ketika bank-bank pusat di seluruh global secara serentak menaikkan kadar faedah untuk bertindak balas terhadap inflasi. Ini yang diberi amaran oleh Bank Dunia. Bank-bank pusat di seluruh dunia kabarnya menaikkan kadar faedah tahun ini pada tahap yang tidak pernah disaksikan sejak 50 tahun lalu, saudara. Dan ia kemungkinan berterusan sehingga tahun depan. Itu menurut kata Bank Dunia dalam satu kajian terbaru yang dilaporkan oleh media Xinhua di China. Bagaimanapun, trajektori kenaikan kadar faedah dan tindakan dasar lain mungkin tidak mencukupi untuk menurunkan inflasi global ke paras yang dilihat sebelum pandemik. Ya, demikianlah menurut pakar-pakar ekonomi. Jadilah keadaan sekarang, saudara. Tekanan pasaran begitu tinggi. Nilai ringgit kita hari ini didagangkan pada harga RM4.56 untuk $1. Saya selalu memberi peringatan ini kerana membayangkan kalau dolar Amerika begitu tinggi harganya dan kita terpaksa membayar dengan harga yang tinggi, maka sudah pasti harga barangan keperluan kita juga turut meningkat. Sebab pergantungan kita pada makanannya semua diimport dari luar negara. Dan kita menggunakan tukaran dolar Amerika, bukan pound sterling, bukan euro, bukannya yen maupun rupiah ataupun baht. Tukaran kita pengimport makanan menggunakan tukarannya berasaskan kepada dolar Amerika. Kalau dulu, saya bagi contoh, mudah saja. Kalau dulu katalah harga bagi 1 kilogram beras misalnya, pada waktu itu katalah $1 Amerika tukarannya. Maka kita membayar pada RM4 ataupun RM3.80 sebelum duit kita mengudum lagi. Tapi kalau sudah RM4.56 dan besar kemungkinan akan berlaku sampai RM5.70. Sebagaimana yang diramalkan oleh mantan Menteri Kewangan yang bawa oleh Tengku Razali Hamzah. Dia kata besar kemungkinan naik sampai RM5.70. Artinya 1 kilo beras naik RM5.70. Bezanya daripada RM4 sudah RM1.70. Itu yang saya katakan, barangan akan meningkat naik. Itu harus dipahami, saudara. Saya bagi contoh, bukanlah harga beras tu 1 kilo tu $1. Tidak, mungkin tinggi lagi. Bagaimana kalau harganya 1 kilo beras itu $2 Amerika? Artinya, kita terpaksa membayar dengan harga RM9 ataupun RM10. Bagaimana kalau 1 kilo beras itu $3 Amerika? Artinya untuk 1 kilo beras sudah RM13. Sebab kita import. Syarikat-syarikat yang mendapat lesen untuk mengimport beras ini ada 4 syarikat saja, saudara. Dan mereka juga terikat dengan pinjaman ataupun LC daripada bank yang perlu dibayar, ditunaikan selepas LC itu diambil ataupun ditunaikan oleh syarikat pembekal. Ini gambarannya, saudara. Jadi sebab itu tiap-tiap malam saya harus memberi pandangan, memberi penjelasan berhubung dolar Amerika dengan wang ringgit Malaysia. Biarpun kita tahu ada tukaran yang lain saya tak mau sebut. Sebab ada teman-teman bertanya dengan saya kenapa saya membandingkan khusus kepada satu ringgit Malaysia dengan dolar Amerika. Saya menyatakan kerana pertukaran bila kita berniaga, bila kita membeli barang-barang import. Semualah segala rempah ratus yang kita import dari India pun dia bukan tukarannya dengan rupi, tetapi dengan berbanding dengan dolar Amerika. Contoh, untuk 1 kilogram, katalah RM2, $2 Amerika untuk cili. Artinya, dulu kita bayar RM8, sekarang sudah RM9. Artinya sudah naik RM1. Berapa peratus itu? Bagaimana kalau harganya naik sampai RM5? Kalau RM5 $1, 1 kilogram $5 misalnya. Kita tentulah bayar terpaksa dengan harga RM20, RM30. Itu gambarannya, saudara. Bukan hanya rempah ratus, bukan hanya beras. Begitu juga dengan gandum, begitu juga dengan gula, begitu juga dengan ikan, daging dan sebagainya. Ini yang saban hari saya memberi penjelasan. Bagaimana kedudukan ringgit kita. Bila ringgit kita mengudum, maka inflasi berlaku. Sebab itu saya tak faham apabila Tengku Zafrul, dia masih lagi seolah nak menafikan
bahawa tidak berlaku krisis ekonomi. Tapi hari ini dia mengeluarkan kenyataan. Yang Mulia Tengku Razafrul mengatakan walaupun beliau menolak dakwaan Malaysia sedang berada dalam krisis ekonomi, namun dia menyatakan prospek ekonomi pada tahun 2023 dijangka lebih mencabar kepada semua negara. Jadi saya kata ini kenyataan politik ni. Berterus terang sebagai Menteri Kewangan, rakyat tahu supaya kita boleh membuat persiapan. Kalau anda tak mampu untuk melaksanakan tugas untuk mengekang kenaikan dolar Amerika berbanding dengan ringgit Malaysia, bagi saya mudah. Letak jawatan. Sebab katanya kita perlu bersiap sedia pada tahun 2023. Apa maksudnya? Artinya kita menghadapi krisis. Tapi dia kata tak ada krisis. Ini masalahnya. Sebab ini kenyataan Tengku Zafrul. Apa yang berlaku di Amerika Syarikat, di China, di Eropah akan memberi kesan kepada ekonomi global termasuk Malaysia. Itu realiti. Jadi anda di Kementerian Kewangan buat apa? Sudahkah dibincangkan dengan Menteri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hewan Pengguna? Apakah dibincang dengan Menteri Pertanian? Apakah dibincang dengan Menteri Perdagangan dan Industri yang dipimpin oleh Azmin Ali? MITI. Sepatutnya dah duduk dah sekarang ni. Kalau dah cabaran 2023 akan berlaku lonjakan krisis yang begitu besar dalam ekonomi seluruh dunia, mesti kita dah buat persiapan kita. Jangan dibiarkan rakyat terlontar-lontar tak menentu. Itu yang kata Timbalan Menteri pada saya tadi. Dia kata rakyat pun dah tak tahu. Pimpinan mengudum kepimpinannya. Rakyat nak mengadu pada siapa? Kita bergantung hidup pada kepimpinan negara. Sebab kita bayar gaji mereka melalui cukai. Banyak orang tanya dengan saya, betul ke kita bayar cukai? Cukai ini bukanlah dengan cukai income tax yang kita bayar bulan-bulan. Tidak. Anda mengisap rokok, bayar cukai. Anda beli gula di kedai, bayar cukai. Anda beli minyak, bayar cukai. Anda beli apa saja ada percukaiannya. Cukai itulah yang disatukan dan digunakan pendapatan itu untuk membayar gaji Pak Menteri. Ini gambarannya, saudara. Jadi bila anda menafikan, saya jadi marah. Itu sepatutnya mereka mencari upaya lah. Jangan kita bandingkan soal Eropah ke, Amerika ke, ataupun... Saudara lihat, kita khawatir, kita bimbang. Kalau kita menuju macam apa berlaku di Zimbabwe. Negara Zimbabwe ni dulu masa itu Mugabe tu. Sahabat karib Dr. Mahathir yang memimpin Zimbabwe. Pada masa itu penuh dengan penafian. Para pelabur, para pengkaji ekonomi meramalkan bahawa ekonomi Zimbabwe semakin merosot. Mereka bimbang Zimbabwe akan menuju sebagaimana berlaku di Venezuela. Tapi pimpinan waktu itu menafikan. Bila rakyat bercakap benda begitu, ada yang ditangkap, ada yang dijatuh hukuman sebagainya. Kononnya menentang kerajaan. Tapi akhirnya apa berlaku? Untuk $1 Amerika sekarang ni, wang Zimbabwe 50 juta. Itu yang dibayangkan oleh Yang Mulia Tengku Razali. Jangan sampai negara kita, rakyat nak membeli barangan keperluannya, pergi ke pasar, naik beca, bawa duit satu beca. Kita tak mahu itu berlaku. Kita tak mahu apa berlaku di Venezuela. Contoh, di Venezuela, untuk beli seekor ayam, atau teki lah, ayam Turki. Ini selalunya orang putih dia panggil teki. Ayam, satu ekor ayam, saudara, nilainya terpaksa cari 1 beg wang Venezuela. Mampukah rakyat mendapat pendapatan yang sebegitu? Ini yang akhirnya begitu juga berlaku di Sri Lanka. Kita tidak mahu, kita mengharap, kita berdoa. Janganlah benda itu sampai ke negara kita. Sebab negara kita makmur. Tadi saya bertemu dengan teman-teman yang datang dari Melaka, ajak saya makan tengah hari apa semua. Kami berbincang. Saya menggambarkan kedudukan negara kita sekarang ni, negara kita makmur. Tuhan sajalah yang tahu makmurnya negara kita. Sebab kita mempunyai produksi yang banyak. Kita ada penghasilan, kita ada getah, kita ada ladang kelapa sawit yang sejauh mata memandang. Malah kita juga ada sawah padi, kita ada penghasilan minyak dan terbaru. Terbaru negara menemui telaga gas yang terbesar. Yang digambarkan seolah-olah terbesar di dunia. Tapi kalau pengurusan itu tidak dilakukan sebaik mungkin, maka rakyat tidak dapat nikmatnya.
Itu gambaran yang cuba saya nak beri gambaran. Saudara Jack Fly, Lala Datuk Najib yang tak bayar cukai. Oh pula dah. Saya tak tahulah saudara. Saya minta supaya warga faham. Sebab ramai kawan-kawan tanya dengan saya, kenapa saya bercakap soal dolar Amerika against ringgit? Ataupun kenapa ringgit Malaysia ini nak dibandingkan dengan dolar Amerika? Saya mengatakan semua pengimport makanan menggunakan tukarannya berasaskan kepada dolar Amerika. Mereka bukannya membuat tukaran wang, import ikan 560 tan misalnya. Harga untuk 1 tan, misal saya 100, bukan 100 rupiah, bukan 100 ringgit, bukan 100 pound, bukan 100 Deutschmark, bukan 100 dolar Singapura, ya $100 Amerika. Itu masalah dia, saudara. Jadi saya haraplah pimpinan ikhlas tangani masalah ini. Kalau Amerika meningkatkan kadar mereka apa semua, takkan tak ada cara lain. Jangan bagi tahu pada rakyat, kita tak dapat fikirlah, kita ikutlah, kita terimalah. Jangan katakan ini takdir. Jangan bermain dengan takdir. Kita ada pakar-pakar ekonomi. Bila saya bercakap benda begini, saudara Acai Bentayan dari Pahang. Bila saya mengatakan benda begini, saya bagi tahu apa salahnya berunding dengan yang boleh tegur Razali Hamzah. Dia pakar. Dia tahu macam mana nak menyusutkan ke nilai imbangan dolar Amerika dengan ringgit Malaysia. Ada. Tapi mereka masih lagi orang dah tua. Tak boleh pakai. Anda membuat anggapan, anak-anak muda khususnya tak kenal siapa yang boleh tegur Razali Hamzah. Saya kenal beliau setiap hari Jumaat, kami berbincang duduk. Saya bertanya, apa khabar aku, bagaimana keadaan ekonomi kita. Dia memberi gambaran. Bahawa ini akan berlaku. Kebanyakan telahan beliau. Bukanlah sudah dianggap kesalahan ramalan. Ini saya kata telahan. Ini berlaku kerana berdasarkan hubungan baiknya dengan pemain-pemain Bank Dunia. Saya bertanya, apakah tidak ada jalan untuk kita memperkukuhkan ringgit? Dia kata ada. Bukan tak ada. Tapi pimpinan keras kepala. Pimpinan masih lagi bongkak. Merasakan mereka yang terbaik. Bila dah berlaku keadaan begini, contoh. Yang Muhammad Mulya Teguh Zafrul. Saudara, Menteri Kewangan. Dia bila ringgit saja merudum susut, dia kata tak ada inflasi. Ekonomi kita masih teguh, masih kukuh. Apa benda kau bercakap ni? Ini gambarannya, saudara. Saya bukan nak menyerang, saya bukan nak marah. Tidaklah, tetapi saya lebih concern, lebih memikirkan apa nak jadi pada rakyat. 32 juta kehidupan, lestari kehidupan rakyat bergantung kepada pimpinan negara. Kalau betul cara mereka mentadbir, okeylah. Kalau tak betul, rakyat yang terkesan. Saya dapat merasai, saudara. Sebab saya bukan saja duduk di rumah. Saya pergi makan dengan kawan-kawan. Pergi kedai. Tadi makan tengah hari, kedai mamak aja, saudara. Saya ingat lagi, kambing 1 mangkuk, daging 1 mangkuk, ayam 2 ketul, ikan kari. Makan 5 orang. RM175. Saya tengok, saya terkejut. Sebab ini harga sekarang ni dah bukan lagi harga patut dah. Kita tidak menghadapi suasana harga patut. Sama ada akta pencatutan pun dah memancut-mancut tempat lain dah rasanya. Itu keadaan, saudara. Yang membuatkan saya bertambah-tambah lagi sedih. Jadi kita mengharapkan agar pimpinan ikhlaslah kepada rakyat. Jujurlah pada negara. Negara kita mewah bukan tak ada mewah. Negara kita makmur. Politik kita bergaduh lah. Bukan tak bergaduh. Sama-sama pimpinan apa semua keluar kenyataan. Tidaklah sampai ke peringkat berantakan macam mana negara luar. Tetapi kerana itu, pimpinan negara sibuk bercakap tentang untuk merebut jawatan. Sebentar lagi saya akan ulas. Macam hari ini, saudara. Tiba-tiba di kabar-kabar berita kononnya ada tempat baru untuk penempatan Datuk Seri Najib. Tidak lagi tinggal di penjara Kajang. Ini satu penipuan. Oh, Syed Saddiq pun bercakaplah. Bahawa dia kata minta supaya penjara, pihak penjabatan penjara membuat kenyataan, menjelaskan. Saya dengar kenyataan daripada Syed Saddiq. Kau tunggulah. Masa kau tak lama lagi dah, Syed. Kamu sedang dibicarakan. Sepatutnya keep your mouth shut. Tapi kerana nak politik, nak tunjuk bahawa concern, tunggulah nanti. Baru sama ada jabatan penjara, ada tempat khas atau tidak. Terkurunglah kamu nanti di belakang tabir besi.
Ini sudah, bahkan saya tak mau cakap lebih sebab ini masih lagi di pembicaraan. Kalau anda didapati bersalah, maka anda juga akan menjadi calon banduan. Jangan tuduh orang kluster mahkamah, kluster mahkamah. Sebab dia, bila saya tengok kononnya, kata Syed Saddiq, adanya berita-berita, adanya pemantauan Datuk Seri Najib di hospital rehabilitasi di Ceras. Saya kata kalau benar Datuk Seri Najib sakit, apa salahnya hantar ke situ? Ingatlah sebagai manusia. Bukan sebagai apa, sebagai manusia. Dia sakit, kena perlu dihantar ke hospital. Dia tidak pun nak lari. Tak ada pula ada cubaan untuk merompuh penjara, bawa lari keluar. Macam negara-negara lain, tak berlaku. Ini keadaannya saudara. Ya, Acah Bentayan, betul lah. Kau tunggulah, dia kata. Saya tidak mahu bila kata tunggu UMNO berkuasa, tidak. Sama ada UMNO berkuasa atau parti lain yang berkuasa, itu persoalan politik saudara. Tapi kita mahukan bahawa sistem kehakiman ini, kalaulah dilihat pincang, perlu diperbetulkan. Supaya rakyat lebih menghormati dalam sektor pemisahan kuasa. Kuasa eksekutif tak boleh mencampuri kuasa legislatif, iaitu parlimen. Kuasa eksekutif tak boleh mencampuri kuasa judiciary, iaitu kehakiman. Tak boleh. Tapi kita mahu separation of power ini dilaksanakan sebenarnya tanpa ada sebarang campur tangan. Tapi apa yang kita lihat hari ini kebanyakan menimbulkan persepsi bahawa adanya campur tangan eksekutif. Ini masalah sebenarnya, saudara. Saya tak mau cakap lebih daripada itulah. Dan sebab itu hari ini saya tengok, okey, akhirnya usaha Peguam Datuk Seri Zahid Hamidi berjaya membenarkan, mengizinkan bahawa Major General Fazlek, kenyataan-kenyataannya diterima oleh mahkamah. Sebab 2 hari lepas ditentang oleh pendakwa raya. Saudara, tapi nampaknya perbicaraan hari ini hakim boleh kata 2-3 perkara saja diketepikan, tapi yang lain itu boleh diterima sebagai saksi kepada pihak peguam bela. Ini perbicaraan berhubung dengan Presiden UMNO. Memang kita tahu kenapa perbicaraan itu, kenapa beliau dituduh dengan sebegitu banyak tuduhan. Sebab saya katakan, kerana adanya campur tangan politik. Waktu itu siapa jadi dia punya pengurusi Suruhanjaya SPRM. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Waktu itu pelantikan politik Latifah Koya. Masa itu beliau adalah antara kepimpinan dalam Parti Keadilan. Perdana Menterinya Dr. Mahathir. Sepatutnya eksekutif tak boleh campur. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah ini pelantikan daripada Istana Agung sepatutnya. Bukan rekomen orang sebarangan. Tapi kalau apabila adanya dendam politik, maka digunakan instrumen-instrumen kerajaan untuk menahan ataupun mendakwa orang-orang politik. Ini yang tak betul. Sebab itu kita katakan bahawa ada unsur-unsur politik. Yang ini, tapi alhamdulillah saya nampak gayanya Hakim Diskera dia mengatakan bahawa perlu, boleh diterima pakai. Sebab selalu saya katakan bahawa antara pendakwa raya dan peguam bela, mereka masing-masing bertugas untuk memimpin mahkamah. Tugas hakim adalah untuk mendengar dan mengadili. Pendakwa raya kata orang ni bersalah. Dia pun bagi argumen 1, 2, 3, 4. Peguam bela pula membuat argumen ataupun membuat bantahan 1, 2, 3, 4. Terpulang pada hakim. Itu caranya. Dan kita warga Cita Damai menerima segala keputusan. Ya tak payahlah kita nak hina. Dan saya kadang-kadang bila tengok apabila seorang tu dah dijatuhkan hukuman, jangan kita hina mereka. Kadang-kadang saudara ada lawyer baik bila dia menang semua kes. Tapi tak semestinya lawyer baik itu boleh menang semua kes. Atas kesilapan argumen dan sebagainya, kalah kes itu. Apakah nak dianggap dia tu lawyer yang terbaik? Itu keadaannya saudara. Jadi janganlah kita melihat apa perbicaraan di mahkamah itu, kita memandang dengan penuh dengan pelbagai persepsi. Tapi apa yang ada sekarang ni macam-macam. Macam-macam persepsi yang ada di hati rakyat. Kita mengharapkan, kalau bolehlah, pimpinan kerajaan yang akan datang, kita benar-benar melaksanakan dengan telus sistem keadilan negara kita. Rasa? Tapi hari ini masih lagi berlegar. Cerita lain tak ada tentang kenyataan Tan Sri Muhyiddin yang menyentuh soal katanya kegagalan yang amat berhormat pada Menteri Datuk Ismail Sabri mentadbir negara.
Semalam saya dah bercakap, kemarin saya dah bercakap, ini kenyataan yang sebaik saya tidak bertanggungjawab. Kerana beliau adalah pengurusi Majlis Pemulihan Negara. Artinya kalau dia kata Perdana Menteri gagal, dia pun gagal. Sebab itu saudara Zamil Ibrahim, dia berlasah tadi cukup-cukup. Dia kata cerminlah diri. Cermin diri anda. Bagaimana anda mentadbir, bagaimana anda mewujudkan ataupun anda melaksanakan Majlis Pemulihan Negara ini. Apa yang anda pulihkan? Jadi kalau tak berjaya, jangan blame Perdana Menteri saja. Saudara Abdul Rahim Helmi Zakaria daripada Kuala Terengganu. Oh, dia memang marah sangatlah. Dia kata Tan Sri Muhyiddin, kalau ia pun nak mengata Datuk Seri Sabri, pakailah data yang munasabah. Jangan pakai data yang tembak kaki sendiri. Katanya dia betul. 12% rakyat ikat perut. Okey? 12% tak mampu pergi klinik. 31% tak mampu bayar hutang. Tapi semua ini berlaku tahun berapa? Semua itu berlaku tahun 2021. Zaman Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Dia pakai data tu. Ini dapatan pakar-pakar ekonomi. Sebab itu katanya, masa Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, dia juga yang mengisytiharkan darurat. Rakyat terdesak. Moratorium tambahan dan pengeluaran KWSP yang diminta RM10,000 tak dapat. Semua rakyat terbeban. Jadi sekarang ni dia kata, tiba-tiba nak tembak Perdana Menteri yang gagal katanya. Kemudian dia merungut pula, dia kata 31% rakyat tak mampu bayar hutang. Begitu juga soal KWSP. Dia kata KWSP sikit-sikit pengeluaran tu. Kalau setakat RM10,000 sebulan, takkan selesaikan masalah hutang. Ini kenyataan-kenyataan yang bagi saya lah, yang memedihkan hati rakyat. Setelah itu keadaannya. Sebab itu hari ini semalam, veteran UMNO Tan Sri Sareh Samad, dia geram sangat. Dia kata, bekas susah sulit Tan Sri Muhyiddin Mazuki diminta supaya minta agar Tan Sri Muhyiddin tekan hutang. Habis cerita. Tak payah nak beli orang tu salah, orang ini betul tak betul. Dia kata Mazuki wajar mencadangkan kepada Presiden Bersatu supaya menekan hutang. Mazuki ini dulu susah sulit pada Tan Sri Muhyiddin. Jika yakin rakyat berpuas hati dengan kepimpinan Muhyiddin waktu beliau menjadi Perdana Menteri dulu. Jadi apa nak tunggu? Jadi dia sebagai susah menasihati Muhyiddin supaya tekan hutang. Itu kata Tan Sri Sareh Samad. Sebab dia kata Mazuki mendakwa rakyat lebih berpuas hati dengan kepimpinan Presiden Bersatu itu berbanding dengan Perdana Menteri hari ini. Kalau betul, tekan hutang. Buat pilihan raya. Tengok, benarkah rakyat suka ataupun puas hati dengan kepimpinan Tan Sri Muhyiddin? Ni jangan main sembang saja, saudara. Saya tak larat nak bercakap bab begitu, saudara. Kata Tan Sri Haril, dia kata, ini beliau menjawab kritikan pengarah ekonomi pejabat, sementara pengarah ekonomi pejabat Perdana Menteri Syarif Sufyan pula, dia meminta supaya Tan Sri Muhyiddin cermin diri. Mazuki membuat perbandingan mengenai kepuasan hati terhadap dua pemimpin itu melalui kajian yang dilakukan oleh Merdeka Center. Ini pun satu hal lagi. Melalui Merdeka Research, dia kata 70% rakyat puas hati. Ini survey dalam internet. Siapa pun boleh buat, saudara. Tak ada masalah. Anda juga boleh tekan. Siapa puas hati dengan Tan Sri Muhyiddin? Buat. Base berapa orang? 1,000 orang. 72% suka Muhyiddin. 18% suka pada Perdana Menteri. Yang lain tak ada jawapan. Maka puas hatinya Tan Sri Muhyiddin. Apa benda orang ni? Lihat sendiri apa yang rakyat alami hari ini. Apa yang berlaku hari ini, saudara, inilah saya katakan, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri inherit atau meneruskan segala kepincangan berlaku era Tan Sri Muhyiddin. Era Pakatan Harapan. Saudara Zakaria, mana dia? Zakaria tadi, Saudara Zakaria dia kata, kenapa saya mencadangkan supaya semua parti-parti politik bertanding secara sendirian supaya boleh diwujudkan kerajaan campuran bila berlaku pilihan raya akan datang. Saya memberi penggambaran. Sebab kalaulah Parti Keadilan menggunakan Pakatan Harapan sebagai simbol untuk bertanding, rakyat masih lagi belum lupa luka yang teramat mendalam terhadap kerajaan Pakatan Harapan. Sebab rakyat dapat membaca
bagaimana mereka, keyakinan mereka, kepercayaan mereka pada keadilan dikhianati oleh Pakatan Harapan. Itu gambarannya yang saya katakan semalam, kemarin dulu. Sebab waktu pilihan raya 2018, biarlah saya bercakap lagi, anda tak suka pun dengar sejelas-jelasnya kenyataan saya. Saya mengatakan pilihan raya umum 2018, Parti Keadilan masuk melambangkan Parti Keadilan. Semua parti-parti yang lain masuk juga menggunakan lambang keadilan. Jadi keyakinan rakyat waktu itu adalah pada Parti Keadilan. Setelah sekian lama mereka berjuang melalui reformasi, nak reform, nak elakkan, nak membasmi ke rasuah, nak mempunyai kata kepimpinan yang adil. Itu slogan Parti Keadilan. Lawan, tetap lawan. Jadi rakyat percaya kepada slogan tersebut. Di samping itu ada pula 100 manifesto yang boleh diwar-warkan untuk kegunaan rakyat. Macam-macamlah. PTPTN, jaminan kerja 2 juta, harga begitu, tak ada cukai GST. Diwar-warkan. Mereka yakin waktu itu pada Parti Keadilan. Bila dah menang, Kerajaan Pakatan Harapan. Artinya, Parti Keadilan serah pada Dr. Mahathir. Yang ini rakyat melihat kenapa Parti Keadilan mengizinkan mereka diperdaya dan ditipu oleh Dr. Mahathir. Setelah mereka percaya, mereka tahu selama ini, mereka menyerang Dr. Mahathir dengan gelaran Maha Firaun. Menyerang Dr. Mahathir, Maha Zalim. Tiba-tiba, kerana politik, mereka redha. Alasan diberikan cukup dangkal. Bila mengatakan bahawa waktu itu Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam penjara. Setuju, tapi kawan ada. Kenapa mereka tidak menekan? Kawan kena ambil jawatan ini. Soal Datuk Seri Anwar Ibrahim dibebaskan tidak, itu soal lain. You pegang jawatan Perdana Menteri dulu. Kemudian you menghadap Agung, minta dibebaskan. Beri pengampunan. Bukan tak boleh, bukan alasan itu. Tapi alasan yang diberi, kerana waktu itu Anwar Ibrahim berada di penjara. Dan kawan cuma mengharapkan pembebasan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang boleh dilakukan oleh Dr. Mahathir. Apakah Dr. Mahathir seorang saja yang boleh mendapat pengampunan daripada Agung? Sedangkan Agung sendiri waktu itu, Sultan Kelantan merasakan sistem demokrasinya daripada Parti Keadilan, pemimpin keadilan waktu itu, Dr. Wan Azizah. Itu ceritanya. Apakah Parti Keadilan kekurangan pemimpin masa itu? Dah menang pilihan raya. Sebab dia yakin ada Saifuddin Nasutionnya. Siapa ada lagi dalam Parti Keadilan? Dan mereka pasti akan dibantu oleh rakan-rakan yang seangkatan dalam Pakatan Harapan. Termasuklah Tan Sri Muhyiddin ada, Dr. Mahathir ada, apa semua. Mereka sepatutnya memimpin kawan untuk menjadi Perdana Menteri yang baik. Tapi orang keadilan senyap. Dr. Mahathir. Alasan kononnya, lepas 2 tahun Dr. Mahathir akan bagi pada Anwar Ibrahim untuk jadi Perdana Menteri. Sabarlah dulu. Anda berkawan dengan orang yang dah tuduh sebagai Maha Firaun. Anda bersahabat dengan hantu raya tak bertuan. Anda bersahabat dengan polong-polong. Tunggulah masanya anda kena rasuk. Akhirnya apa berlaku? Lepas 2 tahun tak juga terjadi. Malahan waktu itu Azmin Ali juga ada. Dan berlakulah langkah Sheraton. Bukan UMNO yang buat. Yang melakukannya adalah orang Parti Keadilan. Sekarang ni anda nak blame UMNO. Ini yang saya marah. Anda mempersalahkan UMNO atas berlakunya langkah Sheraton. Ini yang kita tak boleh terima. Ini yang saya kata, I cannot brain. Yang membuat ini apa semua tu adalah dalam kumpulan Pakatan Harapan. Azmin Ali, Tan Sri Muhyiddin, ramailah. Termasuklah kata-kata yang melompat daripada UMNO. Kalau anda mengatakan kata-kata UMNO juga turut terlibat dalam langkah Sheraton, saya bersetuju. Tapi kata-kata daripada UMNO, bukan pemimpin UMNO yang berhati waja. Sebab kita merasakan kita kalah, kita mahu menjadi pembangkang yang berhemah. Kita bukan kata nak rampas kuasa. Kita bukan nak ambil kuasa yang bukan milik kita. Sebab itu, bila sahaja Duli Yang Mulia Istana mahu supaya jangan diadakan pilihan raya sebagaimana tuntutan UMNO, maka kita kata, okey, tak apalah, kita terima. Dan bila calonkan Dr. Tan Sri Muhyiddin, okey. Sebab Tan Sri Muhyiddin mewakili parti yang berada di bawah lambang keadilan waktu pilihan raya. Artinya, setara, UMNO menghormati suara rakyat. UMNO menerima keputusan rakyat dengan berlapang dada. Tidak ada langsung UMNO mau menyanggah atas kehendak rakyat bila rakyat memilih Parti Keadilan waktu itu. Hari ini, macam saya katakan, anda minta lagi daripada rakyat. Ini yang saya katakan tak masuk akal. Contoh saya mudah.
Anda minta RM100 daripada saya. Untuk apa? Nak beli baju untuk buat semayang, nak beli songkok, lepas tu nak beli beras sikit. Okey, dengan lapang dada, saya percaya pada anda. Saya beri RM100. Kemudian datang minggu depan, jumpa saya lagi, nak minta RM100. Saya kata, untuk apa? Dia kata nak beli baju, nak beli songkok, beli beras. Habis duit yang RM100? Saya dah bagi pada Dr. Mahathir. Yang kau bagi kat dia apa hal? Jadi siapa yang bengong? Dan sekarang ni nak minta lagi kat saya. Berapa kali yang kau nak minta? Sebab itu hari ini rakyat suka tak suka, rakyat dah mula kembali untuk menyokong UMNO Barisan Nasional seandainya pilihan raya diadakan. Mula mengelabah. Saya. Cari isu, lala kali pilihan raya tak sesuai. Bila sesuainya? Saya nak tanya, kalaulah Perdana Menteri nak diadakan, memutuskan untuk diadakan bahawa pilihan raya akan diadakan dalam waktu yang terdekat ini. Tak sesuai. Kenapa? Kerana banjir. Boleh anda menongkat langit? Apakah tidak akan ada banjir sampai bila? Sampai bulan Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, tak ada banjir. Jadi jangan buat kerja Tuhan. Banjir boleh berlaku pada bila-bila masa saja. Dulu pun kita ada pilihan raya bulan Disember. Pernah kita adakan pilihan raya musim monsun bulan November. Bukan tak pernah buat. Dah ada. Tak ada pun rakyat terkesan dengan banjir besar. Tak ada. Ini segala alasan politik. Lebih tak ada. Jadi sekarang. Sedangkan apa yang disuarakan oleh Presiden UMNO, kita tak kisahlah. Untuk pilihan raya akan datang, UMNO bersedia menghadapi. Banjir pun kita redah. Macam Bilala mengatakan bahawa dalam bercinta ini, demi cintaku padamu, aku sanggup meredah api, lautan api. Itu imbalan. Putar. Tak eloklah Presiden UMNO nak buat pilihan raya dan banjir apa semua. Ini anda yang dangkal fikiran. Bengong sebengong-bengongnya. Saya bukan nak membela, tapi anda tak faham. Bila tak faham, buat naratif yang bukan-bukan. Dan hari ini saya jelas. Hari ini sepatutnya Yang Amat Berhormat membincangkan tarikh pilihan raya. Kata Syahidan Kasim, ada dibincangkan. Sebagai Menteri Wilayah Persekutuan, dia kata ada dibincangkan juga tentang tarikh pilihan raya. Tapi kata Adam Baba, dia tak boleh cakap lah. Sebab ini rahsia kabinet. Okey, kita terima. Syahidan pun dia kata itu soal pengumuman tarikhnya, biarlah Perdana Menteri. Tapi ada dibincangkan. Tiba-tiba Takyuddin kata tak ada bincangan pasal pilihan raya. Apa hal pula ni? Dalam kabinet sendiri dapat telagah. Dan Perdana Menteri petang tadi naik kapal terbang, New York, I'm coming. Dan akan mengumumkan sepulangnya daripada Ungar. Tak apalah, Yang Muhammad nak pergi sana, pergilah. Tak ada masalah. Cuma dapatan saya. Ini dapatan agak bahaya sendiri. Saya berdoakan ini tidak berlaku. Tapi kalau ini berlaku, nak kata macam mana? Saya difahamkan bahawa pimpinan daripada Bersatu. Ada orang bagi hantar kiriman pada saya. Dia kata mereka mungkin menarik sokongan daripada Dr. Ismail Sabri. Sewaktu beliau tiada di dalam negara, beliau menghadiri Ungar di New York. Kalau ini berlaku, ini tak patut. Sebab kalau ini berlaku, besar kemungkinan kerajaan runtuh. Dalam keadaan begini, siapa nak memimpin negara? Kerana kita tidak mempunyai timbalan Perdana Menteri yang seharusnya memangku jawatan Perdana Menteri. Perdana Menteri berada di luar negara. Tidak ada timbalan Perdana Menteri. Tidak ada mengangkat sumpah untuk memimpin negara sebagai pemangku Perdana Menteri. Nak mangku jawatan Perdana Menteri pun kena angkat sumpah. Bukan boleh sembarangan. Sebab sekarang ni, okey, kita ada Menteri Kanan. Menteri Kanan Isyamuddin ada. Hamzah Zainuddin ada. Azmin Ali ada. Mustafa Muhammad ada. Radhi Jidin pun dikatakan sebagai Menteri Kanan. Tetapi mereka hanya sekadar Menteri Kanan. Kalaulah benar berlaku, mereka menarik sokongan daripada kerajaan pimpinan Datuk Ismail Sabri Yaakob yang sekini sudah terbang pergi ke New York. Kalau ini berlaku, artinya negara indah limbo dalam keadaan tak menentu. Bila ini berlaku, apa nak jadi pada pentadbiran negara? Sebab itu, kalau itu keadaannya, suka tak suka, Duli Yang Maulid Besar Agung terpaksa mengambil alih. Dan kalau ini berlaku, jawabnya mudah, maka baginda akan memperorokkan bahawa negara kita ini diadakan darurat atau pemanggiran. Sebab kalaulah benar, Bersatu nak tarik sokongan pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini keadaannya. Saya, saudara Isami Mi ni, pulanglah pada saudara dari parti mana, saya tak kisah. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju, saudara. Saya sekadar memberi pandangan. Sebab itu saya kata kena bubar, jangan tak bubar.
Ini masalah sebenarnya banyak orang tak nampak. The hidden agenda. Kalau berlaku bersatu tarik sokongan. Dan kita pun kata tariklah, tak ada masalah. Tapi kenapa nak dilakukan waktu Perdana Menteri tak ada dalam negeri? Tunggulah dia balik nanti tarik sokongan ada pilihan raya. Apa ada masalah? Kita bagai negara UMNO memang kekal dengan tujuannya minta supaya diadakan pilihan raya umum sesegera mungkin untuk kestabilan politik negara. Selain kalau tidak nanti sampai hari ini tak selesai, pelabur pun tak nak datang. Macam mana aku nak datang? Negara huru-hara pemimpinnya duk bergaduh sana, bergaduh sini. Tak tahu siapa yang akan mentadbir dalam pilihan raya akan datang. Something is not sure. Kalau saya punya wang pun, saya takkan melabur. Itu dari segi akal logika. Sebab itu bila itu berlaku, tak ada pelabur datang, ringgit bertambah, lemah. Jangan saudara ketawakan saya. Saya memberi gambaran. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Jadi kadang-kadang begini, kita mengatakan sepatutnya bubar. Jangan tak bubar. Malahan sekarang ni, jangan kata UMNO. Dalam parti keadilan pun sekarang ni, dalam keadaan yang tak menentu juga, saudara. Sebab saya dipahamkan bahawa ROS besar kemungkinan akan membatalkan kemenangan Rafizi sebagai timbalan presiden. Ini saya dapat kiriman dari kawan. Saya kata kerana terdapat banyak perkara yang meragukan berlaku dalam proses pembuangan undi dan pengiraan undi yang dilakukan. Malahan, beberapa orang selebriti yang mencuba nasib dalam politik sudah pun membuat laporan polis kerana tidak berpuas hati dengan proses pengundian. Ini jelas, saudara. Laporan polis yang telah dibuat, ada juga pihak telah membuat aduan kepada pihak jawatankuasa pemilih parti atas alasan kabarnya terdapat lebih 100 laporan kepada ROS. Ada 100 laporan yang datang kepada pendaftar pertubuhan yang dilakukan oleh ahli PKR sendiri mengenai wujudnya keraguan dalam pemilihan. ROS sendiri pernah meminta penjelasan daripada Parti Keadilan mengenai dakwaan wujudnya sekitar 54,000 pengundi hantu dalam Parti Keadilan. Kalau ini benar berlaku, maka suka tak suka keadilan juga boleh bubar. Sebab saya kata bubar jangan tak bubar. Bubar segalanya. Tak ada masalah saya. Ini gambaran yang saya dapat. Saya bukan nak tuduh. Saudara, kita tunggulah apa kenyataan daripada ROS dalam siasatan mereka. Semalam pun saya dah lontarkan pandangan. Tetapi berbalik pada pilihan raya umum, sekarang ini, yang saya nampak, bahawa kita tunggu Perdana Menteri balik daripada Ungar. Cuma kita tak seronok lah. Sebab Perdana Menteri kata, hari Rabu saya akan bincangkan tentang tarikh pilihan raya umum. Tapi hari ini, kata Syahidan Kasim, ada dibincangkan. Kata Adham Baba, tutup mulut, zip mulut. Kata Taqiyuddin pula, daripada PAS, tak ada. Malahan PAS minta kalau boleh jangan diadakan pilihan raya dalam waktu sekarang. Kerana tak sesuai, kerana banjir. Kamu Tuhan ke? Itu keadaannya. Sebelum saya menjerit lagi, kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi besok malam. Terima kasih.